Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, 3 September 2021. Okey, kita masih lagi dalam tajuk masa dan waktu. Kali ini subtopiknya ialah berkaitan dalam masa. Jadi selamat menonton video yang cikgu sediakan dan selepas itu kamu akan buat latihan yang berkaitan dengan berkaitan dalam masa. Okey, selamat menonton. Kita lihat sekarang dalam tajuk berkaitan dalam masa ini, untuk darjah 3 kamu hanya perlu hafal dua uh, berkaitan unit, iaitu 1 minit 60 saat dan 1 jam 60 minit. Okey, kita lihat sekarang yang pertama. 1 minit sama dengan 60 saat. Okey. Kadang-kadang soalan dia beri minit, dia suruh kamu cari saat. Ataupun diberi saat, dia suruh kamu cari minit. Jadi langkah atau cara untuk memastikan kamu betul operasinya ialah melukis anak panah berdasarkan soalan. Kalau minit diberi, saat tidak diberi, kamu lukis anak panah ke kanan. Okey? Kalau soalan tu dia beri saat tetapi tidak diberi minit, kamu lukis anak panah ke kiri. Okey? Itu adalah konsep yang mudah. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau soalan bagi minit, cari saat, kamu lukis anak panah ke kanan. Kalau soalan bagi saat ke minit, kamu lukis anak panah ke kiri. So sebelum kamu menjawab soalan, kamu harus menulis formula dahulu. Barulah kamu buat anak panah tersebut. Jadi kalau kamu tengok ada simbol yang cikgu tunjukkan dalam gambar ni, ada simbol darab dan simbol bahagi. Jadi bila anak panah pergi ke kanan, maksudnya operasi adalah darab, dan jika anak panah pergi ke sebelah kiri, maksudnya ialah operasi bahagi. Okey, 1 minit 60 saat. Sekarang kita lihat pula persamaan yang kedua yang perlu kamu ingat, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Sama juga konsep dia. Kalau soalan minta jam ke minit, diberi jam, mencari minit, anak panah kamu akan pergi ke kanan. Diberi minit, disuruh cari jam, anak panah kamu akan pergi ke kiri. Bila anak panah pergi ke kanan, operasinya ialah darab. Bila anak panah pergi ke kiri, operasinya ialah bahagi. Jadi setiap kali menulis soalan, kamu kena tulis formula dahulu. Cikgu akan terangkan nanti bila cikgu berikan contoh, tapi yang cikgu perlu ingatkan ialah kamu perlu menghafal kedua-dua persamaan ini. 1 minit 60 saat dan 1 jam 60 minit. Dan bila kamu naik darjah lain, kamu akan hafal lagi perkaitan unit dalam darjah 4, 5 dan 6. Contohnya 1 hari 24 jam, 1 minggu 3 hari. Tetapi untuk darjah 3 ni, kamu hanya perlu hafal 2 unit ni sahaja, 2 persamaan ni sahaja. 1 minit 60 saat, 1 jam 60 minit. Dan kamu ingat apa yang cikgu ajar, anak panah ke kanan darab, anak panah ke kiri bahagi. Sebelum cikgu berikan contoh soalan, cikgu ingin mengulang. Apakah langkah-langkah yang diperlukan dalam menjawab soalan berkaitan masa? Okey, yang pertama, tulis berkaitan unit masa dengan merujuk soalan. Okey, tulis berkaitan unit masa dengan merujuk soalan. Sama ada kamu tulis 1 minit 60 saat atau 1 jam 60 minit bergantung kepada soalan. Itu langkah yang pertama. Kedua, tulis anak panah sama ada ke kiri atau ke kanan dengan merujuk soalan. Yang tadi yang cikgu cakap tu. Diberi minit, nak cari saat. So anak panah akan pada formula unit tu akan pergi ke kanan. Diberi saat, mencari minit. So anak panah akan pergi ke kiri. So bergantung kepada soalan. Ketiga,
tentukan operasi merujuk kepada anak panah yang kamu lukis pada formula. Okey, kalau ke kanan, darab, kalau ke kiri, bahagi. Dan akhirnya, kamu selesaikan dengan bentuk lazim yang betul. Itu dia langkah-langkah yang perlu kamu tahu dalam jawab soalan perkaitan dalam masa. Okey, dalam menjawab soalan perkaitan dalam masa ni, cikgu dah kata operasinya sama ada darab atau bahagi bergantung kepada soalan. Jadi, untuk perkaitan unit ni sangat senang sebab sifir yang perlu diingat adalah sifir 6. Okey, sebab 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. Okey. Untuk darab, jika kamu menjawab soalan perlu menjawab darab, kamu hanya perlu hafal sifir 6 sahaja. Okey. Daripada baris 1 hingga baris 10. Maksudnya 6, 12, 24, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okey. Tetapi untuk operasi bahagi, kamu perlu menggunakan bukan sifir 6 tapi sifir 60. Macam mana nak cari sifir 60? Kalau kamu tengok pada gambar yang cikgu tunjukkan, sifir 60 itu sebenarnya berasal daripada sifir 6. Cuma kamu perlu tambahkan sifar dalam di belakang sifir tersebut. Jadi tengok yang putih sifar tu ditambah kepada sifir 6, jadilah sifir 60. Jadi cikgu ulang sekali lagi. Dalam menjawab soalan perkaitan dalam masa, kalau mendarab, kamu hanya perlu hafal sifir 6 sahaja. Kalau membahagi, kamu hafal sifir 60. Tapi sifir 60 pun sebenarnya sifir 6. Cuma perlu tambah sifar di belakang. Sekarang kita pergi ke soalan yang pertama. 9 minit sama dengan blank saat. Blank maksudnya tempat kosong. 9 minit sama dengan blank saat. Jadi Cikgu Yana dah kata langkah yang pertama ialah menulis perkaitan unit masa merujuk kepada soalan. Jadi merujuk kepada soalan minit dan saat. Jadi kita kena tulis formula unit yang ada perkataan minit dan perkataan saat, iaitu 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Itu langkah yang pertama. Tulis formula. Perkaitan unit berkaitan dengan merujuk soalan. Langkah yang kedua, kamu tengok dekat soalan. Minit mencari saat ke atau saat mencari minit? Jadi, kalau kamu tengok pada soalan, minit mencari saat. Jadi, anak panah yang akan kamu bina akan pergi ke kanan sebab minit mencari saat. Itu pun sama, kena merujuk soalan. Okey? Apa yang dicari? Cari yang blank tu. So, minit mencari saat. Apabila anak panah pergi ke kanan, kita sudah pun tahu operasinya ialah darab. Okey? Apa? Darab apa? Mudah saja. Ambil 9 daripada minit tu, didarab dengan 60. Cikgu dah kata, kalau ada sifir yang ada sifar di belakang, lebih baik kamu menyusun seperti yang cikgu tunjukkan. 9 darab 60, kamu letakkan sifar tu ke tepi sedikit macam ni. Okey? Jadi, directly kamu turunkan terus sifar ke bawah. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Darab tu maksudnya 9 kali 60. Dan apabila ada darab yang salah satu daripada nombor tersebut ada banyak sifar, ada 1 atau 2, ada 3 sifar. Tapi dalam kes ni, 1 sifar sahaja. Kamu tulis bentuk lazim seperti yang cikgu cadangkan ini. So, 9 darab 60, kamu tolak sifar tu ke tepi macam tu. Terus turunkan sifar ke bawah. Dan kemudian kamu tuliskan sifir 6. Okey, cikgu kata untuk topik masa ni, kamu hanya perlu tengok sifir 6 saja, tak perlu tengok sifir lain. Okey, sifir 6 baris 6 ke? Tak. Sifir 6 baris 9. Jadi kalau kamu tengok di bahagian kiri tu cikgu dah tulis sifir 6. Okey. So kamu tengok baris yang ke-9 apa nilai dia?
dan cikgu telah provide tanda right, dan dia punya baris ke-9 jawapannya ialah 54. Jadi dalam bentuk lazim tu kamu tulis digit nombor 54. Jadi apakah jawapannya? 540 saat. Mudah saja. Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk topik ni kamu tak perlu fikir sifir 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5. Hanya perlu sifir 6 sahaja. Bila mendarab, kamu ingat sifir 6. Bila membahagi, kamu ingat sifir 60. Walaupun kamu kata kamu tak pernah hafal sifir 60 tu sama saja dengan sifir 6. Cuba beza dia dengan sifir 6, kamu tambahkan sifar di belakang setiap jawapan sifir 6. Okey? Sekarang soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 5 jam sama dengan blank minit. Okey? 5 jam sama dengan blank minit. Blank tu maksudnya tempat kosong. Sama juga dengan langkah soalan pertama. Perkara pertama, kita rujuk soalan dan kita tulis perkaitan unit ataupun cikgu kata formula yang ada perkataan jam dan minit. Okey? Kalau tadi minit dengan saat. Tapi sekarang perkataan yang ada dalam soalan tersebut ialah jam dan minit. So tulis persamaan perkaitan unit yang ada perkataan jam dan minit, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Cikgu Yana dah kata, kamu bina anak panah merujuk kepada soalan. So untuk soalan kedua ni, apa mencari apa? Jadi jam mencari minit. Kita cari benda yang kosong, tempat kosong tu. Jadi jam mencari minit. Maksudnya dekat formula perkaitan unit tu, kamu tulis anak panah ke kanan. Okey? Bila anak panah ke kanan, terus kamu tahu yang operasi tersebut ialah operasi darab. Apa darab apa? 5 darab 60. Okey? 5 darab 60. Dan Cikgu Yana kata, susunkan 5 darab 60 seperti contoh yang cikgu beri dan kamu turunkan terus sifar di bawah terus. Okey, bila ada pendarapan yang berkaitan dengan sifar, kamu susun seperti yang cikgu cadangkan supaya lebih mudah untuk kamu menjawab. Jadi 5 darab 60, apa jawapan dia? Kamu lihat sifir 6, baris yang ke-5. Kalau tadi kita lihat baris yang ke-9. Tapi sekarang kita lihat sifir 6 baris yang ke-5. Dan kalau kamu lihat cikgu write dekat baris yang ke-5, jawapannya ialah 30. Jadi kamu tuliskan 30 pada bentuk lazim tersebut. Jadi apakah jawapan akhir untuk soalan nombor 2 ini? Jawapan akhirnya ialah 300 minit. Mudah kan? Soalan yang ketiga. 240 saat sama dengan blank minit. Okey, 240 saat sama dengan blank minit. Jadi, untuk soalan ini, langkah yang pertama ialah menulis persamaan unit yang berkaitan dengan saat dan minit. Yang ada perkataan saat dan minit. Jadi, antara dua-dua persamaan unit yang kamu pelajari untuk tahun 3, persamaan yang patut digunakan ialah 1 minit bersamaan 60 saat. Okey. Jadi kita lihat sekarang. Kita rujuk soalan. Apa mencari apa? Berdasarkan soalan, saat mencari minit. Bila saat mencari minit, anak panah kamu akan pergi ke kiri. Okey. Apabila anak panah dia pergi ke kiri, kalau anak panah pergi ke kanan, operasinya ialah darab. Tetapi apabila anak panah dia pergi ke kiri, operasinya ialah bahagi. Apa bahagi apa? Adakah 60 bahagi 240 atau 240 bahagi dengan 60? Mudah saja. Kalau kamu tengok, mestinya yang besar bahagi yang
kecil. Jadi 240 bahagi dengan 60. Jadi kalau tadi sifar 6 untuk darab dan cikgu dah katalah tadi kalau untuk bahagi kita gunakan sifar 60. Seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Jadi 60 darab berapa yang berdekatan ataupun bersamaan dengan 240. Jadi apabila kamu lihat sifar 60 memang ada 240. Jadi 60 darab 4. 4 tu maksudnya baris yang keempat. 60 kali 4, 240 dan bila ditolak tiada baki. Jadi jawapannya ialah 4 minit. So ingat ya, kalau tadi kita pergi ke kanan anak panah darab, kalau pergi ke kiri bahagi dan kalau tadi darab tu kita hanya perlu ingat sifar 6 tapi untuk bahagi sifar 60. Cari yang bersamaan atau berdekatan dengan nilai yang diberikan pada soalan. So 240 memang dah ada 240 dalam sifar 60. Jadi terus kita buat baris yang keempat dan tiada baki. Jadi jawapannya ialah 4 minit. Sekarang soalan yang keempat. 480 minit bersamaan dengan berapa jam? Okey. Minit, jam. Jadi dengan dengan perkataan yang ada dalam soalan tu, kamu fikir persamaan unit mana yang ada kedua-dua perkataan. Di antara dua persamaan unit yang perlu kamu hafal untuk tahun 3, jadi kita perlu gunakan persamaan yang ini, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Sekarang kita rujuk lagi soalan tersebut. Apa mencari apa? Adakah minit mencari jam atau jam mencari minit? Jadi berdasarkan soalan, minit mencari jam. Apabila minit mencari jam, persamaan unit yang kamu patut wajib tulis tu, kamu tuliskan anak panah, dia pergi ke kiri. Kerana soalan minit mencari jam, jadi anak panah pun dia pergi ke kiri. Daripada minit mencari jam. Dan apabila anak panah pergi ke kiri, operasinya ialah bahagi. Jadi kita tuliskan dalam bentuk lazim 480 bahagi 60. Okey? 480 bahagi 60. Ini bermakna kita perlu menulis sifar 60 sebanyak 10 baris. Seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri. Cari 480 sama ada 480 ataupun berdekatan dengan 480 pada sifar 60. Dan setelah kita lihat pada sifar 60 tersebut ada 480 iaitu pada baris 8. Jadi 60 kali 8 480 bila ditolak tiada baki. Jadi jawapan untuk soalan 4 ini ialah 8 jam. Sekarang kita lihat soalan yang kelima. Okey, soalan kelima, 140 saat sama dengan blank minit. 140 saat sama dengan blank minit. Sama juga, langkah pertama kita kena tulis persamaan unit ataupun formula yang ada kedua-dua perkataan, iaitu minit dan saat. Jadi, setelah difikirkan dan dibandingkan antara dua persamaan unit yang kamu perlu ingat untuk tahun 3, jadi persamaan yang betul ialah 1 minit 60 saat. Jadi sekarang kita rujuk balik soalan kelima ni. Minit mencari saat ke atau saat mencari minit? Jadi kalau kamu lihat yang blank itu minit, maksudnya saat, diberi saat, nak cari minit. Jadi kamu akan lukis anak panah pergi ke kiri. Jadi sebab diberi saat mencari minit ikut soalan, so kamu akan buat anak panah pergi ke kiri dan bila anak panah pergi ke kiri, operasinya ialah bahagi. Okey? Sama juga konsep dengan yang cikgu ajar tadi, kamu kena bahagi. Apa bahagi apa? Jangan keliru. Kamu ambil yang besar.
140 saat bahagi dengan 60. Jadi kamu tulis dalam bentuk lazim bahagi itu 140 bahagi dengan 60. Dan pastikan kamu tulis sifir 60. Kamu nampak cikgu tunjukkan sifir 60 di sebelah kiri. Cari yang sama atau yang hampir sama dengan 140. Jangan ambil yang lebih. Mesti kurang. Hampir sama atau sama. Kalau tak ada yang sama dalam sifir 60, kamu ambil yang paling dekat. So yang mana? 120 ke 180? Cikgu Yana dah kata, ambil yang paling dekat mesti yang kurang. Jadi kita ambil 120. Jadi 60 kali 2, 120. Sebab baris 2, so kali 2. Lain sikit daripada yang sebelum ni, dia ada baki ya, sebab 140 tolak 120 sama dengan 20. Yang mana jawapan? Adakah 2? Adakah 20? Kedua-duanya adalah jawapan. Jadi bila kamu tulis jawapan dalam bentuk ayat, dia akan jadi seperti ini. 2 minit 20 saat. Yang atas tu, baris tu ialah minit. Yang bawah baki ialah saat. Sebelum ni tak ada baki. Sebab dia betul-betul ada dalam sifir 60. Bila ada baki, kamu akan tulis seperti yang cikgu tunjukkan. 2 minit 20 saat. Seterusnya soalan yang terakhir, 475 minit sama dengan blank jam. Okey, 475 minit sama dengan blank jam, tempat kosong jam. Jadi langkah yang pertama, cikgu kata tuliskan persamaan unit atau formula yang ada kedua-dua perkataan iaitu jam dan minit. Jadi antara dua persamaan unit masa yang kamu pelajari, yang betul adalah 1 jam sama dengan 60 minit. Kemudian kamu rujuk soalan. Adakah minit mencari jam ataupun jam mencari minit? Oleh kerana tempat kosong adalah jam, maksudnya minit mencari jam. Jadi kamu tulis anak panah ke kiri. Okey, minit mencari jam ke kiri. Dan kamu sudah pun memahami konsepnya. Bila anak panah ke kanan, darab. Bila anak panah ke kiri, bahagi. Jadi, kamu ambil 475 dibahagikan dengan 60, tulis dalam bentuk lazim. Kemudian jangan lupa, kamu tuliskan sifir 60. Jadi sifir 60 seperti yang cikgu tunjukkan di bahagian kiri, kamu lihat jawapan sifir 60 yang manakah yang menghampiri 475 dan mestilah kurang, jangan ambil yang lebih. Yang hampir lebih tak boleh, kena ambil yang kurang sebab kamu nak tolak kan. Jadi setelah kamu tengok sifir 60, yang paling dekat ialah 420. Jadi 420 maksudnya kalau kamu tengok cikgu write dekat 420, barisnya adalah baris yang ke-7. 60 kali 7, 420. Kamu tolakkan, tinggal bakinya 55 selepas dibahagi. Jadi adakah jawapannya 7, adakah jawapannya 55? Kedua-duanya adalah jawapan. Dalam ayat, jawapan yang diberikan adalah 7 jam 55 minit. Mudah sahaja. Sama ada kamu jumpa jawapan dalam bentuk tiada baki ataupun jawapan ada baki, kamu akan berikan jawapan seperti ini. 7 jam 55 minit. Okey, tamat pengajaran cikgu pada hari ini selama 25 minit dan cikgu berharap kamu dapat memahami konsep masa dan waktu, subtopik perkaitan dalam masa. Setelah habis kamu menonton dan kamu benar-benar faham contoh-contoh yang cikgu berikan dan cara menjawab sama ada menggunakan operasi darab atau operasi bahagi, sila selesaikan buku aktiviti muka surat 95 dan buku rampaian terdiri muka surat 45. Okey, selamat mencuba dan bye-bye. Selamat cuti.
hujung minggu.